rububiyah. Allah itu sebagai Rabb. Di mana semua roh itu mengakui ketuhanan Allah SWT sebagai pengatur, sebagai raja, sebagai pengawal, sebagai sebagai semua aspek rububiyah itu diterima. Dan sehingga pada akhirnya apabila mereka ini diwujudkan ataupun dilahirkan di dunia ini, maka berlakulah disobedience ataupun ketidaktaatan itu. Jadi dari aspek manakah berlaku ketidaktaatan itu? Dari aspek ilahiyah, dari aspek menerima Allah itu sebagai satu-satunya Tuhan. Begitu. Sebab itulah kalimah syahadah itu asyhadu an la ilaha illallah, bukannya asyhadu an la rabba illallah, bukan. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalimah syahadah inilah yang dinafikan, yang dikufurkan, yang disyirikkan dan ditolak oleh mereka yang menolak. Begitu. Jadi kufur itu di situ. Jadi orang Hindu, orang Kristian, orang bukan Islam di Korea contohnya, Confucianism dan sebagainya itu mereka menerima dari segi rububiyah ini. Tapi dari segi ilahiyah itu mereka tidak memahami ataupun menolaknya terus. Dan saya sebutkan sebelum ini kufur itu ada 3 jenis. Pertama, menolak terus ketuhanan itu, menolak wujudnya Tuhan itu sendiri. Dari aspek ilahiyah ataupun rububiyah itu ditolaknya juga. Dan yang kedua ialah menolak agama Islam. Dan yang ketiga ialah menerima Islam itu, menerima Allah sebagai Tuhan tetapi tidak mengamalkan apa yang patut diamalkan sebagai seorang Muslim. Ini ialah ajaran iblis. Ajaran iblis. Jadi kalimah syahadah itu sebenarnya ia mengandungi pertama ilmu tentang Tuhan itu. Yang kedua menerima. Dan begitu juga ilmu tentang Rasul Muhammad itu sebagai Rasul. Dan yang kedua ialah menerima kerasulannya itu. Jadi jika tidak ada penerimaan ini, maka itu bukan agama. Itu bukan ad-din. Itu bukan al-Islam. Maka ini dijelaskan oleh Prof dengan tegas. Dengan tegas. Ini saya lompat muka surat 46, 47 mungkin boleh buat pembacaan sendiri, tetapi ia tidak ia berkisar dengan, ia berkait dengan apa yang saya sebutkan sebentar tadi. Dan satu lagi yang saya nak sebutkan tentang alastu bi rabbikum qalu bala syahidina itu, yang tadi kita dah sebutkan tentang kalimah syahadah itu. Bagaimana kalimah syahadah ini telah pun kita syuhudkan suatu waktu dulu di alam roh itu, dan kemudian perkara yang sama diingatkan oleh rasul-rasul yang dihantar oleh Allah SWT. Tetapi perkara yang kedua berkaitan dengan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, ini ialah konsep persaudaraan, konsep ukhuwah. Kerana penggunaan perkataan bala syahidna, nahnu di situ. Kami menyaksikan. Jadi persaudaraan ini, kata Prof, ikatan ukhuwah ini, brotherhood ini ialah sebenar-benar brotherhood yang melangkaui blood ties ataupun ikatan persaudaraan talian darah, adik-beradik, anak beranak, ataupun kenegaraan, sovereignty, kenegaraan, nasionalisme dan sebagainya itu. Ia lebih kuat, lebih mesra, lebih berkasih sayang berbanding dengan yang ikatan yang disebutkan itu tadi yang bersifat fizikal lah. Yang ini ialah persaudaraan kerohanian. Dan inilah sebenar-benar persaudaraan yang menyebabkan Muslimin seluruh dunia, walau mereka berada di benua mana pun, maka seolah-olah mereka ada suatu pertalian antara mereka. Contohnya saya dengan Dr. Yulia, saya merasa begitu rindu begitu. Begitu ingatan sentiasa ada. Sedangkan kita tidak dilahirkan daripada rahim yang sama. Dan saudari Mira contohnya, saya merasakan suatu ikatan contohnya dengan Mira, walaupun saya tidak kenal background, duduk di mana, asal mana dan sebagainya. Dan juga Mio dan Imran pun begitu juga. Kita sama-sama ada satu ikatan
ikatan yang mengikat kita atas dasar itu tadi. Sebab itulah mereka yang faham agama ini dalam erti yang sebenarnya dan menghayati di dalam jiwanya, hatinya itu, kalbunya itu, dan bahagia di dalam hatinya itu, tenang, tenteram itu, aman itu, maka ia akan merasa suatu pertalian dengan mereka muslimin di Turki contohnya. Muslimin di Parsi contohnya yang tidak apa ni yang mengikut ajaran yang sebenarlah dan kemudian muslimin di apa ni di India contohnya ataupun mereka yang minoriti muslim di China contohnya kita merasakan ikatan persaudaraan itu. Kerana apa? Kerana ini alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Jadi perjanjian antara kita dengan Allah SWT itu ia bersifat individu dan juga bersifat ramai, bersifat masyarakat. Bersifat masyarakat. Okey. Jadi muka surat 48 itu profesor menjelaskan tentang kontrak sosial. Di mana katanya kontrak sosial ni suatu usaha yang dibuat oleh barat dibincangkan oleh barat, dibincangkan dalam perlembagaan, bahkan di negara Malaysia ini pun ada dibincangkan tentang kontrak sosial. Di kalangan etnik yang pelbagai di sini dan kemudian begitu juga kontrak sosial itu penting untuk menunjukkan peranan seorang warga negara citizen di dalam negara yang didudukinya itu. Sedangkan sebenarnya kontrak yang lebih penting ialah kontrak ketuhanan kita dengan Allah SWT itu. Kontrak yang bersifat individu tetapi dalam masa yang sama ia mempunyai persamaan antara individu muslim itu yang akhirnya membentuk persamaan apabila berada dalam masyarakat. Tapi ia bermula dengan kontrak individu, roh ataupun diri ataupun kalbu ataupun akal perseorangan. Tetapi oleh kerana persamaan yang dirasai itu, maka akhirnya masyarakat Muslim yang dibentuk itu mempunyai persamaan juga dari pelbagai aspek lah dari pelbagai aspeknya. Jadi sebab itulah perencanaan politik dan masyarakat Islam itu ia tidak lari daripada perencanaan peribadi seorang Muslim itu. Dia tidak lari. Ia diikat oleh perjanjian dengan Tuhan itu tadi. Okey, mungkin kita boleh baca yang perihal perencanaan ini. Mira boleh tolong bacakan? Yulia belum, ada sikit lagi Yulia. Boleh sambung sikit lagi perihal perencanaan serta penubuhan dan pentadbiran sistem politik. Yang ini untuk kefahaman yang lebih jelas tentang kenegaraan. Silakan. Lepas ni Mira. Dokter. Perihal perencanaan serta penubuhan dan pentadbiran sistem politik dan masyarakat Islam dalam apapun ternyata kezahirannya di dunia ini. Maka perjanjian asali yang menjadi asasnya. Insan yang Islam itu tiada dia ikat atau membiarkan dirinya diikat oleh suatu perjanjian dengan masyarakat atau kontak sosial, dan tiada pula dia menganut dasar-dasar kepercayaan mengenai kontrak sosial yang menjadi dasar falsafah politik dan masyarakat kebudayaan barat. Sesungguhnya, meskipun dia hidup dan berkhidmat dalam dasar-dasar politik dan kerajaan atau pemerintahan yang ditetapkan dan dikuatkuasakan oleh kewibawaan masyarakat, seolah-olah suatu perjanjian masyarakat, suatu kontrak sosial telah diterimanya sebagai dirinya kepada kehendak masyarakat, akan tetapi sebenarnya dan walaupun tampak keadaannya, perjanjian hakiki yang mengikat dirinya itu adalah perjanjian asali dirinya dengan Tuhan yang hak, sehingga dia hanya dapat menerima perjanjian perseorangan, yakni kontrak ini dengan diakalinya untuk menunaikan apa yang dia sendiri sebagai diakali telah berjanji pada Tuhannya.
dan perjanjian asali diri ruhani dengan Tuhannya yang hak, bukan saja mengikat diri bagi pihak sendiri, serta sekaligus mengikat diri-diri arwah yang bergabung sebagai masyarakat, akan tetapi dan dengan lebih tamat lagi, perjanjian itu mengikat setiap diri akali insan kepada janjinya, peri pengabdiannya kepada Tuhan yang hak. Okey, sekejap ya, Yulia. Arwah itu tadi adalah jamak kepada perkataan ruh. Dan ruh arwah, dan ruh-ruh maksudnya. Dan untuk nota arwah ini kita gunakan kepada jenazah yang meninggal dunia, bukan? Dan kita sebut sebagai arwah. Sebenarnya diri insan yang meninggal itu telah kembali ke alam roh dan bersama dengan arwah-arwah yang lain itu. Okay. Tujuan akhir dan matlamat segala usaha akhlak dalam Islam itu sesungguhnya pada akhirnya kena mengena dengan hal di perseorangan dan dengan masyarakat. Apa yang diamalkan oleh seorang diri insan yang Islam itu dalam ini dengan amalan yang dipercayainya itu sebagai yang benar dan betul adalah demikian ada, bukan karena kehendak masyarakat, akan tetapi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang menyuruh buat amalan itu. Okey, sekejap Yulia. Apa yang Prof nak tekankan di sini ialah kita jangan terpesona ataupun terpengaruh dengan pemikiran secara politik dan kematangan sosiologi. Maksudnya ialah kita terpengaruh dengan perkara yang kehendak ataupun undang-undang ataupun peraturan ataupun pengamalan ataupun pembudayaan yang ditetapkan oleh masyarakat. Sedangkan kita sepatutnya tahu, kita sepatutnya tanya diri kita, siapakah itu masyarakat? Jadi kalau kita tanya, siapakah itu masyarakat? Maka kita akan menjawab, masyarakat itu dibina oleh individu-individu, insan-insan. Jadi siapa insan? Kita. Kitalah insan itu. Jadi apa yang Prof nak tekankan di sini ialah kefahaman tentang agama itu mestilah pertama sekalinya difahami oleh kita secara individu. Kerana apabila kita dibawa kembali ke hadapan Allah SWT, maka kita akan menjawab soalan-soalan yang ditanya pada hari kiamat itu secara individu. Bukan? Jadi jangan kita terikat ataupun terpengaruh dengan golongan yang meletakkan kehendak convention ataupun kehendak politik itu sebagai suatu benda yang penting ataupun yang mengawal ataupun mengontrol kita. Sebenarnya yang patut kita faham ialah individu ataupun insaniyah kita itu. Walaupun berseorangan, tetapi insan-insan inilah yang akhirnya membentuk masyarakat itu tadi. Itu kita kena faham. Okey, sikit lagi sambung Yulia. Dan dia hanya berharap semoga apa yang dikerjakannya dalam hidupnya akan mendapat pengembalian yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diridhoi. Tiada sesuatu negara atau suatu masyarakat yang dapat dianggapnya benar-benar sebagai Tuhan taat hak, karena dalam anggapannya negara dan masyarakat keduanya itu tiada berhak menjadi Tuhan taat setianya dan andai kata dia dalam sebuah negara dan masyarakat Islam hidup dan berdaya usaha khidmat dan kebahagiaan negara dan masyarakatnya, maka ini hanya dapat berlaku karena masyarakat yang terdiri dari gabungan diri insan yang Islam dan negara yang dibina dan dibentuk oleh masyarakat mempunyai maksud yang sama dan berdaya usaha melaksanakan matlamat yang telah ditetapkan oleh Islam. Okey, terima kasih Yulia.
Jadi sebab itulah kalau berlakunya penganiayaan terhadap umat Islam di sebelah Palestin misalnya, maka umat Islam di bahagian yang lain dunia ini merasakan kepedihan itu, kesakitan itu, dan bantuan itu diberikan setakat yang mampu masing-masing lah. Dan sebab itulah kita perhatikan kalau Turki contohnya, satu-satunya negara yang berada dekat dengan Israel itu, dia negara inilah yang bersungguh-sungguh membantu mereka yang dianiaya di sebelah sana itu, sedangkan negara Arab yang lain itu yang sebenarnya kaya dan juga mengaku Arab itu, mengaku sama keturunan dengan Rasulullah SAW itu, tidak mempunyai rasa prihatin dan insaniah terhadap umat Islam yang ditindas itu. Jadi mungkin ada persoalan tidak faham agama itu di sini, ataupun tidak rasa ukhuwah yang seperti yang kita sebutkan itu tadi. Dan sebab itu jugalah kalau kita perhatikan um, apa ni um, dalam sejarah umat Islam sebelum ini pun, maka pertolongan antara umat Islam uh, empayar-empayar kecil dan besar itu, mereka bersatu untuk melawan tentera salib contohnya itu, dan juga mereka berusaha di bawah kepimpinan pemimpin-pemimpin penting seperti Muhammad yang ketiga itu, untuk mendapat atau merampas Istanbul ataupun masa itu Konstantinopel itu, berdasarkan mengikut apa yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW itu. Jadi kepercayaan kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu akhirnya menyatu padukan umat Islam seluruhnya untuk mencapai apa yang patutnya mereka capai secara politik jugalah. Okey, last Mira malam ni. Jikalau Jika dengar tak? kurang sikit, cuba sekali lagi. Jikalau Jikalau tiada demikian, maka wajiblah dia menentang negara dan bergiat berusaha membetulkan kesalahan atau penyelewengan masyarakat, sambil senantiasa mengingat insafkan masyarakat yang sesat itu akan tujuan hidupnya yang sebenarnya. Kita pun sedia maklum bahawa pada peninjauan akhirnya segala usaha pencarian betul, pencarian insan. Insan bagi mencapai apa yang dikatakan oleh para filosof dalam bidang falsafah akhlak sebagai kesejahteraan, kebahagiaan, sesungguhnya senantiasa mengenai kesejahteraan dan kebahagiaan diri perseorangan jua. Okey, sekejap Mira. Apabila kita filosof ni artinya ahli falsafah. Dan ahli falsafah daripada Socrates, Plato, Aristotle sehinggalah sekarang, mereka pasti akan membicarakan tentang kebahagiaan, ataupun dia panggil happiness. Tidak dapat tidak, la budda mereka akan membicarakan tentang saadah ataupun kebahagiaan ataupun kesejahteraan. Jadi perkara ini sebenarnya menjadi perkara yang dibincangkan oleh mereka yang menolak agama dan juga menerima agama. Bukannya kesejahteraan dan kebahagiaan diri-diri yang bergabung sebagai masyarakat yang lebih utama daripada kesejahteraan dan kebahagiaan diri perseorangan. Dan dari itulah maka tiap seseorang diri perseorangan sahajalah yang dikenakan tanggungjawab bagi mencapai keselamatannya kelak. Sebab tiada seorang pun diri perseorangan akan dapat diberikan beban memikul tanggungjawab diri yang lain, yang harus dipikul oleh diri yang lain itu sendiri jua. Kesejahteraan dan kebahagiaan itu dianya merujuk kepada sifat badani dan jasmani insan, bukan kepada diri hayawani sifat basyari, dan bukan pula dia suatu keadaan akal fikri insan yang hanya dapat dinikmati dalam alam fikiran dan nazar akali belaka. Kesejahteraan dan kebahagiaan itu merujuk kepada keyakinan diri akan hakikat terakhir yang mutlak yang dicari-cari itu, yakni keadaan diri yang yakin akan hak Ta'ala
dan penunaian amalan yang dikerjakan oleh diri itu berdasarkan kepada keyakinan dan menuturi titah batinnya. Dan keyakinan adalah suatu keadaan diri yang kekal berada dalam diri insan dan yang merujuk pula kepada sesuatu yang kekal tentang diri insan itu. Dan sesuatu yang kekal tentang diri insan itu dikenalinya dengan nazar serta rasa batinnya Nazar. sebab Nazar, nun, za, ra. Nazar. nazar serta rasa batinnya sebagai suatu alat hidup ruhani yang digelar kalbu. Maka kesejahteraan dan kebahagiaan itu adalah keyakinan yang kekal mesra menetap dalam kalbu insan, iaitu keamanan dan kedamaian dan ketenteraman kalbu, iaitu ilmu, dan ilmu itu keimanan dan keadaan beriman, iaitu juga ilmu yang memberitahu tentang tempat yang wajar dan keadaan yang tepat, keadaan yang benar dan betul bagi diri insan dalam rencana pelbagai martabat alam makhluk jelata. Tempat yang wajar serta keadaan yang tepat dan benar dan betul bagi diri itu adalah tempat dan keadaan yang bernisbah kepada Khaliknya, iaitu suatu keadaan yang dikenali sebagai adlu, yakni Keadilan. Okey, sampai kat sini dulu kita untuk malam ini. Cuma kesimpulan daripada yang dibaca oleh Mira itu tadi ialah saya sebut tadi kesejahteraan dan kebahagiaan itu adalah suatu perkara yang dibicarakan oleh semua ahli falsafah dan juga agamawan. Dan salah seorang ahli falsafah barat yang terkenal jugalah di zaman moden ini, namanya ialah John Stuart Mill. Boleh cari tentang beliau ni, John Stuart Mill. Beliau pun membincangkan tentang kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu apa? Adakah kebahagiaan itu bersifat bilangan itu? Lagi ramai orang yang mengatakan perkara itu seronok, bahagia, maka itulah kebahagiaan yang sebenar, ataupun ia bersifat peribadi, individu, ataupun macam mana? Dan dijelaskan juga adakah bilangan itu bila lagi ramai maka lagi bagus, ataupun bila kurang maka tidak elok. Dia berkait juga dengan good and bad. Dan mungkin kita boleh cari juga tentang falsafah utilitarian, juga membincangkan perkara ini. Bilangan itu, adakah ia mempengaruhi perkara itu menjadi baik atau buruk, dan ia berkaitan dengan konsep kebahagiaan itu juga, happiness. Apakah yang dimaksudkan dengan kebahagiaan itu? Jadi mungkin lain kali kita bincangkan tentang barat, konsep kebahagiaan itu, dan boleh tengok dalam saya punya YouTube channel itu, Salina Ahmad. Saya jelaskan tentang konsep kebahagiaan itu. Tapi secara ringkasnya malam ini dan sebagai penutupnya malam ini, apakah itu saadah? Saadah ini ialah kebahagiaan ataupun kesejahteraan. Lawannya ialah syaqawah, iaitu kecelakaan ataupun kesengsaraan ataupun tragedi. Jadi apakah ciri-ciri dan apakah perkara yang berkait dengan saadah ini? Pertama sekali, saadah ini di dalam Islam berkait dengan keyakinan, yakin, dan yakin itu dia ada tahap-tahap dia. Ainul yakin, ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin itu. Dan keyakinan ini diberkait rapat dengan suatu tempat di mana bertempatnya kesejahteraan dan keyakinan itu, iaitu kalbu, hati yang berada di dalam diri kita ini, rohani. Dan kemudian kebahagiaan itu ianya juga bermaksud ketenteraman, keamanan. Dia berkait dengan keimanan. Daripada iman, dia berkait dengan aman. Keamanan. Tenang, gembira, syukur, bahagia. Dan ilmu dan iman itu ia saling berkait-mengait sehingga menyebabkan insan itu yang bahagia itu, dia meletakkan sesuatu itu di tempatnya yang wajar, dan ia menunjukkan pengiktirafannya
terhadap sesuatu ataupun perkara itu pada tempatnya dan yang wajar, dan maka bahagia ini ataupun kebahagiaan inilah ditunjukkan oleh keadilan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi mungkin lain kalilah kita buka kepada soalan ke dan sebagainya, sebab saya rasa malam ini mungkin kita boleh habiskan setakat inilah. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang terlibat. Kalau ada soalan itulah mungkin boleh pada waktu yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah membantu kita memahami dan mengukuhkan ikatan ukhuwah antara kita serta mengampunkan dosa-dosa kita dan menambahkan kefahaman kita, menunjukkan kita kepada kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sarina. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Okay, kalau siapa ada soalan boleh send dekat grup grup WhatsApp dan saya PM Dr. Sarina. InsyaAllah jumpa lagi Doktor. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum.